Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung topik semalam berkenaan dengan tenaga nuklear dan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. So kita punya point sekarang ni, kita nak hasilkan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Jadi keutamaannya kita nak dapat tenaga elektrik. So inilah kegunaan utama tenaga nuklear adalah menjana tenaga elektrik, sebab dengan adanya tenaga elektrik semua proses industri industri yang besar-besar kita boleh jalankan semua proses ekonomi cuba bayang rumah kita tak ada elektrik, semua benda pun tak boleh nak buat. Jadi tenaga elektrik sangat penting, especially bagi negara-negara besar lah. Okey, penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear dilakukan kat mana? Dilakukan di dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear. Jadi stesen ni lah dia menjana tenaga elektrik, tapi dia guna kuasa tenaga nuklear. Alright, sebuah stesen jana kuasa nuklear terdiri daripada, dia ada dua, reaktor nuklear dan penjana. Reaktor nuklear dan penjana. Reaktor nuklear menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Ini adalah stesen jana kuasa tenaga nuklear. Ini dia punya gambaran raja tentang stesen jana kuasa tenaga nuklear. Kita tengok one by one apakah nama, struktur dan juga fungsi setiap bahagian ini di dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear. Kita tengok yang pertama dulu. Yang ni kamu boleh berujuk buku teks. Muka surat berapa Muka surat 260. Okey, kita tengok yang first ni. Nampak dan panjang ni dipanggil rod. Kita panggil apa? Rod pengawal boron. Okey, rod pengawal boron. Okey, apakah fungsi ataupun tugas rod ni? Dia kontrol kadar tindak balas pembelahan nukleus. Jadi ingat dalam reaktor ni, dalam stesen jana kuasa, kita ada dua cara penghasilan tenaga nuklear. Satu pembelahan nukleus, satu lagi pelakuran. Okey, dalam kes ni, dalam kes stesen jana kuasa ni, kita guna kaedah pembelahan nukleus. Okey, so rod ni, ni rod warna purple ni, dia kontrol kadar tindak balas pembelahan nukleus dengan menyerap neutron yang berlebihan. Ingat neutron itulah yang membedil uranium 235 tu. So boron ni dia akan kontrol. Okey, dengan kalau ada neutron yang berlebihan dia akan serap. So kita panggil rod pengawal. Rod pengawal boron. Okey, tengok nombor 2. Okey, 2 ni yang warna kelabu ni. Okey, so kelabu ni grafit. Okey, kita panggil sebagai moderator grafit. Okey, so moderator grafit ni dia kontrol neutron. Okey, neutron dia kan dia akan membedil uranium tu. Jadi moderator ni dia akan perlahankan neutron. Tak bagi laju sangat lah. Yang ni dia dipanggil kawalan kan, memperlahankan neutron. Yang ni dia kontrol dengan serap. Okey, moderator ni dia perlahankan neutron. Okey, next kita tengok yang warna merah ni. Okey, rod yang warna merah ni kita panggil sebagai rod bahan api uranium. Okey, rod bahan api uranium membebaskan tenaga haba yang besar melalui pembelahan nukleus untuk memanaskan gas. Tujuan dia nak panaskan gas, maka dia akan bebaskan tenaga haba yang besar kat sini. Right? Okey, yang ni tengok kotak yang warna oranye ni, apakah nama dia? Nama dia adalah perisai. Ni yang ni wajib ada supaya apa? Mengelakkan kebocoran sinaran radioaktif daripada reaktor. Kalau tak ada ni, kalau tak ada perisai konkrit ni, diperbuat daripada konkrit so tebal ni. Jadi pekerja-pekerja dekat stesen jana kuasa ni mungkin akan terkena radiasi. Jadi akan menyebabkan kanser, akan menyebabkan mutasi dan sebagainya. Jadi kena ada perisai konkrit. So perisai konkrit ni nanti adalah yang kontrol untuk tengok kalau ada kebocoran. Tapi pastinya konkrit ni dia tebal dan tidak bocor. Okey, so last kali kita tengok sini apa anak panah ni tunjuk.
Okey, anak panah ni tunjuk untuk menunjukkan gas sejuk yang masuk ke dalam ruang sini dan menyerap haba hasil daripada tindak balas nuklear. Kita faham tadi kalau tindak balas nuklear tu dia bebaskan haba yang banyak. So ejen penyejuk ni dia akan serap haba yang berlebihan daripada tindak balas nuklear. Alright. Okey. So macam mana tenaga elektrik dihasilkan? Nampak ni sambungan dia, steam pemanas. Okey, pemanas ni, haba ni dia akan memutarkan turbin. Okey, turbine. Okey, ada yang sebut turbin, ada yang sebut turbine. Dia macam kipas kan. Okey, bila pusing ni, tenaga ditukarkan menjadi tenaga elektrik. Ni tenaga kinetik. Kalau pergerakan dia punya tenaga kinetik. So bila tenaga magnet ni dalam penjana diputarkan akan mengaruhkan arus elektrik dan dialirkan ke rumah-rumah dan kilang-kilang dan sebagainya. Alright. So menjanakan arus elektrik melalui proses aruhan elektromagnet apabila magnet berputar dalam suatu gelung. Okey, ini perjalanan macam mana elektrik dihasilkan. Okey. Jadi keyword kat sini, tenaga nuklear ni digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey. So ni first city in the world to be lit by atomic power. Ini Idaho ni adalah kawasan yang banyak menggunakan tenaga elektrik hasil daripada penjanaan tenaga nuklear. Ni first city lah dekat Amerika Syarikat. Okey. So dekat Malaysia ada tak? Ada tak reaktor nuklear dekat Malaysia? Ada satu dah, tak banyak Okey, tapi yang tu kita bukan guna untuk jana elektrik. Dia macam satu stesen untuk kita buat macam pembelajaran lah. Okey. Untuk apa? Kita nak mengkaji sesuatu lah. Yang ni Malaysia memiliki sebuah reaktor nuklear berkuasa 1 megawatt kecil je. Okey. Berbanding dengan ni, okey, 1 megawatt milik Agensi Nuklear Malaysia. Okey, reaktor Triga Puspati ataupun RTP dia mulai beroperasi pada 28 Jun 1982. Okey, lama dah, dekat 40 tahun lebih. Okey, RTP ini merupakan jenis kolam yang direka bentuk supaya eksperimen boleh dijalankan di bahagian teras reaktor tersebut. So kegunaan reaktor nuklear di Malaysia ingatlah bukan untuk menjana elektrik. Sebab kita guna benda lain, kita macam kita ada empangan, okey, untuk menjana elektrik ataupun guna petroleum dan sebagainya. Tapi yang ni untuk kajian saja. Okey, ataupun buat eksperimen. Okey, reaktor ini hanya untuk tujuan latihan, penyelidikan dan penghasilan radioisotop saja. Okey, jadi kalau nak buat juga, kita kena bina reaktor nuklear yang mampu hasilkan tenaga 1000 megawatt. Sedangkan yang ni hanya guna 1 megawatt saja. Okey. Kalau nak buat juga kena ada 1000 megawatt. Kalau kita nak gunakan kita nak jana elektrik berasaskan tenaga nuklear. Okey. Perlu kajian yang lebih mendalam lah Okey. Ini adalah gambaran di dalam reaktor. Okey. Reaktor nuklear. Okey, penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakan. Okey, Malaysia tak guna sangatlah. Okey, kita tengok negara-negara yang guna ni tujuan dia untuk apa. Okey, sehingga kini tenaga nuklear terus menjadi pilihan bagi negara-negara di dunia sebagai sumber alternatif tenaga elektrik. So ada negara yang dia tak ada sumber, macam Malaysia kita ada petroleum kan. Ada negara yang tak ada sumber petroleum, dia terpaksa guna tenaga alternatif seperti tenaga nuklear ni lah. Okey, untuk janakan tenaga elektrik. Okey. So depa pilih sumber tenaga nuklear sebagai sumber tenaga yang utama dekat negara mereka. Okey. Okey, apa sebab? Yang pertama, negara tersebut kurang sumber tenaga lain. Jadi dia terpaksa guna nuklear. Okey, kebanyakan negara yang menggunakan tenaga ni kurang sumber tenaga lain seperti arang batu dan petroleum. So negara kita ni dah banyak lagi petroleum, jadi tak perlulah guna nuklear, kan? Okey. So yang kedua, kos yang amat tinggi diperlukan jika mereka mengimport sumber tenaga ini dari negara lain. So apabila mereka fikir dahlah depa tak ada petroleum dengan arang batu, kalau kita nak beli daripada negara lain tinggi. Okey, contoh dia nak beli daripada negara Brunei. Tinggi kan?
So dia berfikir baik kita guna tenaga nuklear, lebih murah dan tenaga yang dihasilkan lebih banyak. Right? Okay, oleh itu mereka menggunakan sumber tenaga lain seperti tenaga nuklear. Okey, yang kedua, keluasan negara yang besar serta kepadatan penduduk yang tinggi. Terutama macam negara China kan. Dia punya rakyat sangat banyak, negara dia luas. Jadi mereka terpaksa fikirkan alternatif dengan menggunakan tenaga nuklear. Okey. Jadi kuasa dan tenaga yang dihasilkan oleh tenaga nuklear cukup besar sehingga akan mampu untuk menjana tenaga sehingga keseluruhan negara mereka. Tu China So China digunalah. Okey. Jadi ada yang menjadikan sebagai sumber pendapatan. Okey, bila mereka dapat depa tengok kat sini reaktor nuklear sangat banyak. Bila banyak ni depa tenaga elektrik berlebihan, depa jual pula dekat negara yang negara-negara jiran yang memerlukan tenaga elektrik. That's why dah jadi sumber pendapatan negara dah. Okey. Jadi dia sebab dia guna tenaga elektrik ni dah cukup dah untuk negara dia dan dia boleh jual. So dapatlah sumber keuangan untuk negara. Okey. Dia boleh menghasilkan tenaga elektrik melebihi keperluan negara dia. Jadi untung lah. Okey, untung lumayan. Okey, teknologi yang canggih. Kajian dan pembangunan sentiasa dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear. Hasilnya, mereka telah berjaya memiliki teknologi yang lebih canggih serta mampu mengurangkan risiko berlaku kepada reaktor nuklear. So, bila dah ada banyak reaktor nuklear ni, mereka boleh kesanlah apa masalah dan dapat atasi masalah tersebut. Contohnya seperti pembinaan makmal nasional Argonne oleh Amerika Syarikat. Okey. So kita masuk 12.3, impang ataupun kesan penggunaan tenaga nuklear. Okey, kita tengok ada kesan baik, ada kesan buruk. Okey. Okey, impang penggunaan senjata. Tadi kita kata nuklear tu nak guna untuk jana elektrik. Sekarang ni, apakah kesan penggunaan senjata nuklear? Senjata sekarang ni kita tak dengar lagi, tapi pada sekitar tahun 1940-an, okey, penyelidikan awal tentang tenaga nuklear dijalankan untuk menghasilkan bom. Okey. Sekarang ni kita guna nuklear untuk hasilkan elektrik. Dulu sebab dulu perang kan. Perang dia guna untuk hasilkan bom. Okey. So hasil sampingan daripada pembelahan nuklear di dalam reaktor nuklear iaitu plutonium boleh digunakan untuk membuat bom atom. Okey, plutonium ni kita guna untuk membuat bom atom. Jadi cikgu semalam dah share video. Kamu tengok dahsyat betapa malapetaka daripada tenaga nuklear digunakan untuk depa buat bom iaitu senjata nuklear. Okey, kesan dia sampai sekarang pun masih ada yang terkena sinaran tu, dia bermutasi dan penyakit masih ada. Jadi senjata nuklear pernah digunakan semasa perang antara Amerika dengan Jepun. Okey. So ada dua tempat yang Amerika serang iaitu Hiroshima dengan Nagasaki. Ada dua tempat ni. Okey. So pengeboman bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Okey. Okey, mengikut beberapa kajian, ada dua bom atom ni kita bagi nama. Yang pertama, bom atom Little Boy. Yang ni dia digugurkan di Hiroshima. Okey, 6 Ogos 1945. 3 hari kemudian ada satu lagi bom. Yang ni dia bentuk dia bulat sikit. Okey, bentuk dia bulat sikit dipanggil sebagai Fat Man. Dia bagi nama dekat bom itu. Sebelum dijatuhkan tu kita namakan dia satu Little Boy, yang kedua Fat Man. Okey. So letusan tenaga nuklear tu dihasilkan satu gelombang. Okey, siapa tengok video semalam tu nampak dia macam satu gelombang yang sangat kuat dan mengorbankan serta-merta 70,000 sekejap ya, sekelip mata serta-merta 70,000 nyawa melayang. Okey. Itu bahaya dia sebab disalahgunalah ni. Okey. Jadi seluruh bandar dah jadi macam padang jarak padang terkukur.
dan sangat panas sehingga mencairkan struktur besi. Besi yang buat bangunan pun jadi cair. Jadi nampak macam satu padang. Habis lebur semua. Mayat pun lebur habis sampai tak ada apa. Nampak kosong. Okey, so itu yang kawasan itu. Kawasan sekitar tu dia kena radiasi. Radiasi tu dia akan merosakkan genetik. Bahayanya letusan bom nuklear ni. So dia akan mengganggu keadaan atmosfera, kesan daripada gelombang yang terhasil disebabkan luruhan radioaktif yang dikeluarkan. Okey. Jadi seluruh sistem tu akan terputus. Inilah. Ini pun gambar daripada buku teks, kamu boleh tengok. Ini the city of Hiroshima. Nampak banyak bangunan. Selepas itu kosong. Okey, kosong terus. Nampak kesan dia dahsyat Okey, siapa dia ni? Okey, inilah orang yang pertama mencipta bom atom tu. Okey. Kalau kamu rajin tengok dekat YouTube, adalah dokumentari pasal orang ni, nama dia J. Robert Oppenheimer ni. Okey. Mula-mula dia buat, lepas dia tengok kemusnahan yang teruk, dia mula menyesal apa yang dia buat tu, dia menyesal disebabkan kemusnahan yang sangat dahsyat. Dia menyesalah perbuatan itu. Okey. Ni orang Amerika lah. Okey, impak ujian nuklear. Okey, sebelum senjata nuklear digunakan, ujian nuklear perlu dilakukan untuk memastikan sama ada senjata itu berfungsi atau tidak. Okey, sebelum depa try, depa kena buat dulu dekat lapangan. Okey, ujian ni dilakukan sama ada di atmosfera terbuka, maksudnya di kawasan kosong, sama ada di darat atau lagi teruk di bawah laut. Bayangkan kalaulah ujian nuklear tu dibuat di bawah laut. Kesan dia sangat buruk sebab semua organisme akuatik yang duduk dalam air tu akan dapat kesan buruk lah. Okay. Jadi ujian nuklear ni memberikan impak buruk kepada hidupan. Okay. Hidupan hidup lah. Haiwan, tumbuhan, okay, dan persekitaran. Okay. Ujian nuklear di bawah tanah akan menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah dan sumber air. Yang ni lagi bahaya sebab sumber air, kemungkinan air yang tercemar tu akan masuk dekat kawasan-kawasan persekitaran, perumahan dan sebagainya. Kita pun guna air yang tercemar. Itu bahaya. Okey. Jadi, bagi manusia dan hidupan darat, kesan penyebaran radiasi daripada ujian akan menyebabkan kesan somatik dan kesan genetik. Sama ada kesan di luar ataupun kesan somatik ni maksudnya kesan pada badan kita lah. Badan kita. Dan juga kesan genetik kita tak nampak, tapi dia akan rosakkan genetik kita. Itu bahaya, sangat bahaya. Okey, contoh kesan somatik pada badan kita ni, kita rasa letih, ataupun rasa nak muntah. Katarak ni pada mata kita. Mata kita macam dia ada selaput. Okey, ataupun leukemia. Ni leukemia ni kanser darah ataupun rambut gugur. Kalau genetik, mungkin kena pada bayi yang dikandung. Bayi yang dikandung tu cacat ataupun mutasi sel ataupun dapat kanser. Itu kesan-kesan dia. Okey. So masuk 12.4. Macam mana tenaga nuklear di Malaysia? Wajar ke tidak kita bina stesen janakuasa di Malaysia? Stesen janakuasa nuklear di Malaysia. Okey. So kalaulah kita nak bina, kena tengok faktor yang perlu kita ambil kira. Contoh, okey, bahan api fosil. Contoh arang batu. Ni bahan api fosil. Arang batu, gas asli, petroleum yang akan habis dan kosnya semakin meningkat. Kemungkinan lama kelamaan kita punya sumber makin berkurangan. Mungkin suatu hari memang perlu bina stesen janakuasa nuklear di Malaysia. Kena ambil kira yang tu. Setakat ni masih boleh bertahan. Sebab tu tak perlu bina lagi. Okay? Kalaulah makin teruk, kita punya kehabisan, kita punya sumber bahan api fosil, mungkin kita kena bina. Mungkin dalam 10 tahun lagi ke, kita tak tahu. Right? Okay. And then, sekejap. Okay. And then, tengok, kawasan bagi membangunkan stesen janakuasa nuklear juga mestilah sangat strategik. Okay, kawasannya mestilah berhampiran dengan puncak air bagi memudahkan proses penyejukan berlaku. Okay, kita faham sebab
Kalau stesen ni dia menghasilkan haba yang sangat tinggi, jadi kita kena cari tempat yang dekat-dekat dengan puncak air. Okey. Jadi kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear adalah jauh lebih besar daripada sumber bahan api fosil. Okey, ini adalah Agensi Nuklear Malaysia, okey, ataupun MINT, okey, Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia, MINT, yang terletak di Bangi, Selangor. Okey. Agensi ini ditubuhkan bagi menyelaraskan aktiviti berteraskan sains dan teknologi nuklear serta teknologi yang berkaitan dengannya. Aktiviti dekat sini bukanlah untuk menghasilkan tenaga elektrik, tapi untuk penyelidikan, okey, dan pembangunan teknologi nuklear. Okey. Sekejap. Okey, masih di talian kah semua? Okey, semua ada? Oh, cikgu tak nampak ni. Okey, tak apa. Okey, kita tengok soalan kat sini. Namakan bahan radioaktif yang sesuai. Yang ni menunjukkan proses penjanaan tenaga elektrik. Nampak yang cikgu tunjuk mula-mula tadi tu, gambar yang berwarna tu, dia cantik lah kan. Tapi yang ni lebih kurang. Kalau kamu faham, tengok dia punya struktur, boleh faham. Kita ada struktur konkrit yang tebal, kita ada rod kawalan, bekas reaktor, lebih kurang sama pump, kan, turbin, lepas tu penjana, dan keluarkan tenaga elektrik. Ini menara penyejukan. Okey, soalan. Namakan bahan radioaktif yang sesuai digunakan sebagai bahan api. Bahan radioaktif. Tadi cikgu ada sebut. Apakah nama bahan radioaktif tersebut? Apa bahan radioaktif tu? Apa nama dia? Okey. Uranium. Okey, uranium. Okey, yang kedua. Okey, proses apakah yang berlaku dalam reaktor nuklear untuk menghasilkan tenaga? Proses apakah? Kan kita ada dua kan? Pembelahan nukleus dengan pelakuran. Yang mana satu? Tadi cikgu ada beritahu. Yang mana satu? Pembelahan, very good. Pembelahan nukleus. Okey, betul pembelahan nukleus. Okey, namakan tenaga yang dihasilkan melalui proses pembelahan nukleus. Tenaga apa? Tenaga apa? Tenaga. Yes, good, very good. Tenaga nuklear. Pandai. Okey. Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku di penjana. Perubahan tenaga yang berlaku di penjana. Okey. Kan kita nak dapatkan tenaga elektrik kan? Kemudian kita ada turbin kan? Turbin tu dia berputar, betul tak? Okey. So, tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Ini perubahan tenaga yang berlaku lah. Sebab berlaku di penjana. Penjana tu tempat nak hasilkan elektrik. So, kinetik apabila turbin tu ataupun kipas berputar sebab dia dapat tenaga haba yang dikeluarkan daripada tenaga nuklear tadi tu, putar sangat kuat, and then tenaga elektrik dihasilkan. Okey. Pada pendapat anda, adakah sesuai stesen janakuasa nuklear dibina berhampiran kawasan perumahan? Okey. Macam cikgu terang baru ni, kalau ditanya pendapat, kita boleh jawab antara dua, sama ada kita kata sesuai. Dekat sini tengok word dia sesuai atau tidak kan. Kalau dia kata sesuai, kita kena bagi alasan kenapa sesuai. Kalau tak sesuai, kena bagi alasan. Jadi dua-dua jawapan diterima, asalkan alasan kamu tu logik dan betul. Okey, mula-mula kita katalah ada calon, dia jawab tidak sesuai. Dan kena bagi tahulah tidak sesuai ni dapat satu markah. Okey, kita bagi tahulah dia punya reason. Okay, jika berlaku kebocoran akan menyebabkan mutasi, okey, ataupun ni ejaan dia MUTASI bukan SE. Mutasi ataupun kanser ataupun kecacatan fetus.
Jangan tulis kecacatan bayi. Fetus ni dia belum dilahirkan. Masih dalam kandungan ibu, kita panggil fetus. Kalau tulis kecacatan bayi, maksudnya bayi tu dah dikeluarkan. Jadi cacat ni dia berlaku di dalam lagi, masih dalam kandungan lagi. Ataupun kita tulis mati terus. Matilah. Okey. Ada juga calon dia tak sesuai. Dia kata boleh bina wadok pula. Dia kata boleh kan. So dia bagi tahulah reason dia. Stesen janakuasa tidak membebaskan. Dia bagi ambil yang kebaikan lah. Okay, tidak membebaskan asap yang mencemarkan udara. Jangan buat dua-dua. Pilih salah satu saja. Yang mana kita selesa nak jawab. Okey, habis. Okey, habislah ni topik kita. Habis dah form 4. Sekejap saja. So lepas cuti kita akan fokus untuk eksperimen sekejap